Ngantuknya. Show pun lambat lagi. Tak apalah, saya nak tidur sekejap lah. Masih dekat studio. Nak pergi tempat lain. Jom. Baru seronok tempat macam ni. Pantai yang indah. Kejap lagi nak pergi sana. Main pasir. Best ke seronoknya? Seronok sangat. Nak pergi mana lagi? Jom. Mari kita tengok. Kita pergi mana pun yang lepas ni. Busuknya. Kenapa pantai ni jadi macam ni? Saya tak sukalah mimpi macam ni. Saya nak bangun daripada mimpi yang tak seronok ni. Nak bangun! Nak bangun! Nak bangun! Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan slot tahap 2 Didik TV KPM bersama saya host anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera. Untuk hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai mata pelajaran sains untuk tahun 4. Dan siapakah guru yang akan bersama Irfan hari ini? Jom kita panggil beliau ke dalam. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Silakan. Waalaikumsalam. Apa khabar Irfan? Saya sihat Alhamdulillah. Cikgu apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Sihat. Baik Cikgu, nampak saya agak bergaya hari ini. Ya, terima kasih. Okey, saya nak tanya sikitlah, kenapa Cikgu tertidur tadi? Lepas tu termimpi-mimpi pula tu. Jadi orang kata apa? Bila dalam mimpi tadi tu saya nampak Cikgu macam ada pergi ke tempat yang banyak sampah Cikgu. Ya, sebab apa? Sebab saya terkenangkan kalau kita tak uruskan sampah dengan baik, bahan buangan dengan baik, itulah jadinya pantai yang bersih menjadi kotor seperti itu Irfan. Okey, Ya, baiklah. Itulah kenapa jadinya tempat yang kotor sebab kita tak uruskan sampah dengan baik. Jadi Cikgu, sebelum kita teruskan pembelajaran kita sekarang ni kan, mungkin kita nak kenal dengan lebih dalam dengan Cikgu. Mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu pada penonton di rumah, silakan. Baik, nama saya ialah Muhammad Attahar bin Madiam. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Bandar Tinam, Keluang, Johor. Saya mengajar dalam subjek sains dan saya telah mengajar selama 17 tahun, Irfan. 17 tahun pengalaman, bagi saya sangat banyak pengalaman Cikgu. Alhamdulillah. Dan insya-Allah itu sedikit banyak yang akan dicurahkan kepada kita hari ini. InsyaAllah. Okey Cikgu, sebelum kita teruskan kelas kita lagi, apa kata sekarang ni kita patuh kepada SOP dulu, boleh? Boleh. Okey, di situ kita sediakan untuk Cikgu Jia pembasmi kuman. Dipersilakan terlebih dahulu, silakan. Okey, Irfan pula. Okey, terima kasih Cikgu. Baik. Apabila kita dah patuh SOP ni, barulah kita rasa selamat untuk mulakan kelas kita, Cikgu. InsyaAllah, Irfan. Okey, baik. Mungkin sekarang ni Cikgu, kita boleh mulakan kelas kita. Okey, jadi sebelum tu macam biasa mestilah murid-murid di rumah nak tahu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Setuju Cikgu. Okey, jadi apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini, Irfan? Yang pertama sekali ialah kita akan mengenal pasti jenis-jenis bahan buangan. Okey, kejap kita tunggu kejap. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, baik. Silakan Cikgu. Okey, yang kedua, kita akan menyatakan maksud bahan terbiodegradasi dan bahan tidak terbiodegradasi serta kita akan mengelaskannya. Dan yang ketiga, kita juga akan menyatakan cara menguruskan bahan terbiodegradasi ni. Dan yang terakhir sekali, kita akan memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang. Jadi itulah 4 objektif yang murid-murid di rumah
perlu belajar pada hari ini, Irfan. Betul. Dan di sini juga kita akan cuba capai keempat-empatnya, cikgu, bersama dengan Cikgu Adha hari ini. Baik. Ya, insya-Allah. Okey, cikgu. Tadi bila kita lihat objektif yang pertama, kita akan melihat apakah itu bahan buangan. Ya, Mungkin betul. cikgu boleh terangkan kepada Irfan dan penonton di rumah apa sebenarnya maksud bahan buangan. Silakan. Okey. Bila kita sentuh pasal bahan buangan ni, kebanyakan murid dia akan fikir pasal sampah. Tetapi dia ada maksud yang khas, maksud yang tersendiri. Iaitu maksudnya ialah bahan yang kita tidak perlukan lagi dan biasanya kita tak nak simpan. Okey, tak nak simpan. Okey. Kita nak buang dia. Kita tak buang. perlukan dia. Jadi itu ialah bahan buangan, Irfan. Okey, dah bukannya orang kata apa, terlimited kepada sampah sahaja. Ya, Sebab betul. sampah terhad kepada sampah saja. Sebab sampah ni antara contoh bahan buangan, cikgu. Betul. Sebagai contohlah, kadang-kadang kan kat rumah kita, Irfan, ada orang dia nak beli sofa baru. Okey, beli sofa baru. Sofa baru. Dan sofa lama tu masih boleh pakai. Sofa tu bukan dikategorikan sebagai sampah. Tetapi kita nak buang dia sebab kita tak perlukan, kita tak nak simpan. Jadi sofa tersebut kita boleh anggap sebagai bahan buangan. Bahan buangan. Tapi boleh elok lagi tak yang kita nak buang tu? Elok lagi, cikgu. Elok lagi. Tetapi bila kita buang, kita terus kategorikannya sebagai bahan buangan. Murid-murid dapat tak semua? Dapat, cikgu. Sebab apa? Sebab kita dah tak nak dan kita tak nak simpan lagi. Betul. Okey, cikgu, terima kasih banyak untuk penerangan di segmen yang pertama ini. Okey. Lagi banyak aktiviti yang kita akan lakukan bersama-sama, tetapi sekarang ni kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di slot tahap 2 Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Berapakah jumlah sisa yang dihasilkan di Malaysia pada setiap hari? Purata sisa yang dihasilkan ialah berjumlah 37,890 tan sehari pada tahun 2019. Bertemu kembali kita di slot tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Adha. Hari ini kita sedang belajar cara untuk kita mengenal pasti apa itu bahan buangan, cara mengeraskannya dan cara untuk menguruskan ia. Okey, cikgu. Ya. Kita teruskan ni. Ifan tak sabar ni. Jom kita mulakan. Ya, betul, Irfan. Tapi saya nak tanya dengan Irfan lagi sekali. Tanya saya lagi apa tu, cikgu? Ya, Okey. Irfan. Mesti nak tanya. Jadi sekarang ni, apa sekarang yang Irfan fikirkan bila saya kata tentang bahan buangan? Okey, satu perkara yang saya fikirkan bila saya dengar perkataan bahan buangan ni adalah sampah. Irfan, saya dah terangkan tadi. Alamak. Bahan buangan tidak semestinya sampah. Tetapi bahan buangan apa yang kita tidak perlukan ataupun kita tidak mahu Simpan. Okey. Kalau sampah tu memang terus tak nak pakai. Tak nak pakai. Tapi bahan buangan masih boleh lagi kita boleh pakai. Jadi sekarang kita akan teruskan nak belajar jenis-jenis bahan buangan. Sebenarnya kita terdapat 7 jenis bahan buangan yang Irfan perlu belajar pada hari ini. Jadi Irfan perlu dengar betul-betul. Selepas ini Irfan dan murid-murid di rumah juga perlu melakukan aktiviti pengasingan sampah. Pengasingan sampah. Okey. Kalau Jadi jom sekarang kita belajar dulu. Yang pertama, jenis bahan buangan yang kita ada ialah plastik. Contohnya, sorry ya, kejap. Contohnya ialah botol. Okey. Botol plastik yang selalu kita gunakan tu, okey, kita buang dalam plastik. Okey, botol minuman, Lepas tu cikgu. kita juga ada plastik sampah dan juga itik. Itik tu mungkin daripada plastik lah. Itik mainan. Bukan itik yang betul, cikgu. Itik yang daripada plastik. Seterusnya, kategori seterusnya ialah logam. Contohnya macam tin aluminium ni, steering kereta. Okey, itu dalam kategori logam. Itu yang kedua. Okey, ingat betul-betul, Irfan? Baik. Yang seterusnya ialah kaca. Contohnya seperti apa tu, Irfan, yang saya masukkan sekarang? Kaca seperti cawan minuman. Gelas kan. Okey, dan juga botol. Botol kaca. Okey. Seterusnya kita ada kategori kertas. Yang ini contohnya ialah surat khabar, surat khabar lama, Surat khabar lama. kotak, Okey. dan juga surat khabar lama lagi. Surat khabar lama lagi. Okey, sisa makanan. Sisa makanan biasa kita jumpa dekat mana? Kedai makan ada. Dekat rumah kita pun ada, cikgu. Betul, kat rumah kita pun ada. Contohnya macam ni ialah kulit
pisang. Ataupun longgokkan sayur-sayuran yang kita tak pakai lagi, kita kategorikan sebagai sisa makanan. Setakat ni kita dah belajar 5, Irfan. 5. Ada lagi 2? Ya, betul. Ada lagi 2. Jadi kita teruskan lagi, Irfan. Seterusnya ialah bahan kumuh dan tinja. Ya. Apa yang Irfan faham tentang bahan kumuh? Kita dah belajar pasal tahun 4. Bahan kumuh ni apa benda yang kita keluarkan dari badan kita, cikgu? Ya, seperti air kencing, Betul. tinja ataupun najis serta peluh. Peluh Peluh. kita juga dikategorikan sebagai bahan kumuh. Jadi, saya nak tunjukkan gambar orang tengah buang kecil, tak eloklah saya tunjukkan mangkuk tandas. Mangkuk tandas saja. Okey, jadi kita masukkan mangkuk tandas ke dalam bahan kumuh dan juga najis ataupun tinja Okey. dalam kategori bahan kumuh dan tinja. Seterusnya, sisa toksik. Sisa toksik kita kelaskan ataupun kita masukkan dalam jenis contohnya ini daripada kilang ataupun daripada mana? Daripada kedai-kedai motor yang tengah nak repair. Betul. Itulah bahannya. Dan juga asap kenderaan. Kita masukkan sekali dalam tu. Nah, masuk sekali dalam tu sebab itu merupakan salah satu sisa toksik. Okey, Irfan. Jadi sekarang saya harap Irfan dah dapat faham tentang jenis-jenis bahan buangan. Di atas meja tu cikgu dah sediakan jenis-jenis bahan buangan. Oh, sini. Okey, satu bakul bahan buangan. Dan di depan Irfan juga terdapat 7 buah bakul. 7 Irfan buah mungkin bakul. boleh melangkah ke hadapan sikit. Okey, baik. Okey, untuk tengok dia punya label. Okey. Okey. Dan ada Irfan 7 kategori. asingkan sampah yang ada kat situ mengikut kategorinya. Okey, Irfan lakukan sekarang. Baik, nampaknya dekat tangan Irfan sekarang ni ada pelbagai jenis bahan buangan yang Irfan perlu kelaskan mengikut kelasnya sendiri. Okey, jadi cikgu izinkan saya, cikgu? Ya, betul. Okey, boleh. Okey, yang pertama Irfan ada tinja. Agak-agak ada ni semua dekat mana? Tunjuk Irfan dah betul letak Irfan ni? pada murid-murid. Nampak Okey. tak? Nampak kan? okey. Okey. Baik, di sini. Irfan letak sini sebab ini adalah bahan kumuh dan tinja. Okey, seterusnya. Sisa kilang. Dekat mana agak-agaknya? Okey, sisa kilang tadi kita ada di sini sebab sisa toksik. Alright? Okey. Bagus. Seterusnya, asap kenderaan dekat mana tadi? Cikgu dah cakap kan? Sini juga sisa toksik, betul cikgu Betul. Okey. Ada lagi air kencing. Air kencing dekat mana tadi? Saya rasa dekat bahan tinja. Okey, seterusnya. Tulang ayam. Siapa yang suka makan ayam ni pasti tahu cara nak buang dia dengan betul. Dia itu di sisa makanan. Seterusnya, sisa buah-buahan. Okey, sisa buah-buahan ni. Okey, dan kita berikan makanan juga di sini. Seterusnya, ni botol kaca, rasa botol Kaca ke sos. plastik tu? Cuba Okey, tang-tang sikit. Boleh ke? Kita ketan-ketan sikit. Kaca je tu. Kaca. Okey, jadi kategori mana tu? Kaca di sini. Ni botol sos ni, Ifan tahu. Okey. Okey. Seterusnya, tin cikgu. Tin apa tu? Tin Aluminium. Okey, di jadi- logam cikgu Betul, logam. Okey. Satu. Dua. Siapa ni suka minum air gas ni? Okey. Seterusnya adalah ni kertas-kertas ni bila kita dah guna, kita buang betul-betul di tempat yang sepatutnya. Okey, ini. Kita ada cawan minuman ni dengan penutup bekas. Okey. Jadi di manakah tempat ia sepatutnya berada? Di sana, di bahagian plastik. Dan yang terakhir, ada satu botol ni. Kita lihat dulu sama ada kaca ke plastik ke cikgu. Kena ketuk sikit. Kena ketuk sikit. Ni kaca cikgu. Ya, kaca. Kalau kaca Jadi kategorinya? kita letak di sini. Okey. Okey. Selesai. Okey, saya nak periksa dulu sebelum saya boleh bagikan bintang untuk Irfan hari Baik, ini. silakan cikgu. Cikgu jadi periksa Irfan dulu. boleh bergerak. Okey. Baik, silakan. saya semak dahulu. Okey. Okey. Baik, sisa toksik Risau betul. ni Kumuh kena tinja. semak ni. Okey. Okey, sisa makanan, kertas. Irfan, betul. Betul, Irfan. Okey. Janganlah Seterusnya boleh terkejut logam, macam tu. betul. Okey. Dan plastik. Betul, Irfan? Betul. Semua Semuanya. betul. Okey, Irfan. Okey, jadi saya akan berikan Okey. 1 bintang untuk Irfan di atas Terima kejayaan Irfan kasih. pada hari ini. Yeay. Okey, murid-murid di rumah pun Okey. tolong ingat betul-betul apakah jenis-jenis bahan buangan yang kita dah belajar dengan Abang Irfan pada hari ini. Baik Irfan, seterusnya kita nak belajar pula. Ini tadi berkait kita nak belajar tentang topik yang seterusnya. Ada satu topik kecil. Apa lagi cikgu? Untuk itu kita mesti nak tengok sama-sama video yang telah saya sediakan. Ada video cikgu? Ada. Jom kita sama-sama Jom. saksikan. Umurku sekarang 20 tahun. Aku akan tanam cawan plastik ini ke dalam tanah.
Pada masa depan akan ku dapatkannya semula. Bangunan Sultan Abu Samad ini menjadi saksi. Simpanlah kau di situ. Umur aku sekarang 94. Di sinilah tempat aku tanam cawan plastik terdahulu. Sekarang suasana dah berbeza. Bunyi kenderaan. Tapi aku nak tengok cawan plastik aku tu. Masih sama bentuknya. Tak berubah. Ia tidak terbayur degradasi. Itulah cawan plastikku. Itulah cawan plastikku. Nampaknya tadi cikgu, pakcik tu kenapa muka sama macam cikgu Itulah. Agaknya kembar saya yang ketujuh agaknya. Kembar yang ketujuh. Lepas tu muka lebih kurang saya. Lepas tu tadi masalahnya tadi tahun 50-an cikgu dia dah tanam satu cawan plastik ni, tapi pada tahun 2021 dia pergi ke tempat yang sama masih ada lagi cikgu. Itulah saya tak Plastik faham. tu, Kenapa nak simpan cawan plastik tu? Betul lah. Tapi tak apa. Cawan plastik tu bukan topik utamanya. Okey. Sekarang ni, tadi kita juga ada dengar pakcik tu ada cakap tentang perkataan apa tadi Irfan dia cakap? Perkataan apa cikgu? Terbiodegradasi. Ya, dia cakap pasal terbiodegradasi. Dia kata tidak terbiodegradasi. Jadi, kali ini kita akan belajar pula tentang tersebut dan saya nak minta juga Irfan untuk tumpukan perhatian sebab selepas ini kita akan tengok Irfan ingat atau tak. Okey, jom Irfan. kita mulakan cikgu. Ya. Terbang-terbang kita burung di situ. Irfan. Okey. Jadi, apakah maksud bahan buangan terbiodegradasi? Okey. Bahan buangan terbiodegradasi ialah bahan buangan yang boleh direpotkan oleh mikroorganisma dan kembali menjadi nutrien dalam tanah. Jadi maksudnya bahan-bahan ini dia kalau kita biarkan, kita buang, akhirnya dia akan hilang. Akan hilang. Dia akan reput dan dia kembali kepada dalam tanah. Dan akan Itulah menjadi nutrien. maksud bahan buangan terbiodegradasi. Dia akan hilanglah daripada muka bumi dalam tempoh masa tertentu. Okey, sebagai contohnya ialah bahan organik seperti sisa makanan, take note, kertas, bahan kumur dan juga tinja. Jadi ini bahan-bahan yang boleh terbiodegradasi. Senang cerita kalau anak murid-murid kat rumah nak tahu, reputlah, okey, benda yang boleh reput tapi dengan bantuan mikroorganisma. Dengan bantuan mikroorganisma. Okey, Cikgu Ifah ada soalan nak tanya. Okey, silakan. Okey, sebab kalau kita lihat bahan organik seperti sisa makanan dan tinja tu memang sisa lah. Tetapi kenapa kertas pun berada dalam golongan ini, Cikgu? Okey. Saya nak kembalikan pada Irfan jugalah. Kertas ni asalnya daripada mana Irfan? Pokok. Jadi pokok ni boleh mereput. Begitu juga dengan kertas. Jadi sebenarnya ia juga mengandungi nutrien yang boleh digunakan oleh mikroorganisma. Sebab tu ia dikategorikan sebagai terbiodegradasi. Faham? Dia boleh reput. Okey, seterusnya Irfan. Untuk bahan buangan tidak terbiodegradasi. Tadi terbiodegradasi, ini tidak terbiodegradasi. Okey. Ialah bahan buangan yang tidak boleh direputkan. Kata kuncinya murid-murid, tidak boleh direputkan. Jadi dia akan kekal untuk tempoh yang sangat lama. Sangat lama. Biasanya kadang-kadang orang dengar pasal plastik macam Pak Cik tadi cakap. Pakcik dia. Kan, plastik. Tapi sebenarnya ada 4 lagi kategori yang lain. Iaitu kaca, plastik, logam dan juga sisa toksik. Jadi itulah bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Ada 2 kategori. Baik. Dah boleh ingat? Boleh, Cikgu, insya-Allah. Okey. Untuk itu, saya dah sediakan. Apa itu, Cikgu? Okey, kejap. Saya dah sediakan 2 buah bakul. 2 buah bakul, okey. Tapi 2 bakul dekat dalam kita punya slide. Tapi di sini saya sediakan 2 jadual yang mengasingkan bahan terbiodegradasi dan bahan tidak terbiodegradasi. Okey. Jadi saya nak Irfan asingkan dan tampalkan mengikut kategorinya. Baik. Kalau betul, saya bagi lagi 1 bintang untuk Irfan. Alamak, nampaknya Irfan tak boleh buat silap ni kat sini. Sebab Irfan nak kumpul bintang banyak-banyak lagi. Okey, silakan Irfan. Saya cuba, Cikgu. Terima kasih. Baik.
Jadi Abang Irfan perlukan bantuan penonton semua untuk membantu Irfan di sini. Okey, kita nak kelaskan bahan terbiodegradasi dan juga bahan tidak terbiodegradasi. Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Okey, di sini, gelas pecah. Okey, cuba bisik dekat Abang Irfan sikit. Apa jawapan dia? Cuba bantu murid-murid di rumah. Okey, ada jawapan. Jawapan yang diberikan adalah bahan tidak terbiodegradasi. Okey, Irfan letak dulu nanti cikgu buat saya makan. Okey, saya semak. Saya senyum je dari sini tengok. Okey. Saya rasa nervous sekarang ni. Okey, seterusnya. Botol minyak masak. Okey, kalau kita lihat dari segi sifatnya, botol minyak masak ni merupakan bahan yang menggunakan plastik. Kalau plastik, di mana? Apa? Okey, bahan tidak terbiodegradasi. Terima kasih kerana membantu. Okey, seterusnya. Surat khabar lama. Surat khabar lama. Okey, kalau surat ni dia sebenarnya orang kata apa, diwujudkan ataupun diperoleh dari pokok juga kan. Jadi berada di sini. Okey, seterusnya kotak. Tadi kotak cikgu tak sebut tau dalam contoh tadi. Saja cikgu. Sebenarnya, okey, kalau kita lihat kotak juga, Dalam kategori apa tu? dalam kategori Bahan buangan apa? bahan buangan kertas. Kertas. Okey. Jadi dia akan berada di sini. Ya. Okey. Seterusnya sisa buah-buahan. Okey, kalau kita lihat tadi, kita kata tadi kalau sisa buah-buahan ni ataupun sisa makanan, dia akan menjadi nutrien yang boleh diserap oleh tanah. Jadi kita letak di sini. Okey, lagi. Tolong Abang Irfan lagi. Tin sardin. Siapa Okey. suka makan sardin dekat sini? Tin sardin berada di sini. Kita letak dulu. Botol kaca. Okey, berada. Abang Irfan, murid-murid lagi cepat Irfan. Oh, ya ke? Okey, Nampaknya dia dah siap dah Irfan kat rumah. Bekas simpanan air. Bekas simpanan air Abang Irfan letak kat sini. Tulang ayam. Sebenarnya sisa makanan letak kat sini. Okey. Najis. Semakin pantas Abang Irfan. Najis ni dekat mana tadi? Ingat balik. Okey, betul. Okey, Abang Irfan rasa letak kat sini. Okey, asap kenderaan. Okey, berada di sini. Okey, air kencing di sini. Sisa kilang di sini dan tin aluminium yang terakhir berada di sini. Okey cikgu, Irfan rasa Irfan dah selesai, mungkin cikgu boleh buat semakan. Okey, saya akan semak daripada sini. Bahan terbiodegradasi tadi ada 4 kan. Jadi semuanya boleh reput. Saya nak tengok satu persatu. Surat khabar, kotak, sip buah-buahan, tulang ayam. Okey. Betul satu. Betul okey. satu. Okey, itu satu bintang kejap lagi saya bagi. Okey, saya semak yang sebelah lagi pula. Silakan, bahan cikgu. tidak terbiodegradasi. Okey, gelas pecah, botol minyak, tin sardin, bekas simpanan. Okey, sisa kilang. Okey, semua betul Irfan. Semua betul. Saya percaya murid di rumah pun dapat. Jadi saya beri pada Irfan 2 bintang lagi Dua Irfan. bintang. Ini sebab kawan-kawan saya yang tolong kat rumah. Saya dengar dia orang bagi tahu saya tadi. Apakah jawapan? Terima kasih kerana membantu Abang Irfan kat Okey, sini. jadi sekarang ni sebenarnya Irfan baru sahaja mengelaskan bahan terbiodegradasi dan bahan tidak terbiodegradasi. Tahniah Irfan. Terima Excellent, kasih. betul. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih untuk di segmen kedua ini kita dah lakukan 2 aktiviti yang berbeza. Satu, kita kelaskan bahan buangan. Yang kedua, kita kelaskan apa itu bahan terbiodegradasi dan juga bahan tidak terbiodegradasi. Ya, Okey. tepat sekali Irfan. Sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Ada lagi aktiviti lepas ni cikgu? Betul, ada. Kalau macam itu, kita rehat seketika. Kembali selepas ini di slot tahap 2 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Berapa lamakah plastik boleh terurai jika dibuang ke dalam tanah? Plastik mengambil masa sehingga 1000 tahun untuk diuraikan. Masih bersama kami di slot tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Atta hari ini masih bersamanya. Cikgu, tadi kita dah buat 2 aktiviti kan? Sekarang ni kita nak buat apa pula ni? Okey. Tak selesai lagi urusan kita ni. Okey, betul. Baik Irfan, jadi sekarang ni kita nak belajar topik yang seterusnya iaitu bagaimana kita nak menguruskan bahan tidak terbiodegradasi. Tapi kita nak kena tahu juga apakah kesan sekiranya kita
tidak menguruskan bahan tersebut dengan baik. Okey. Pada paparan yang ini kita nampak di sebuah kawasan sebuah bandar, okey. di mana sisa toksik dibuang di sungai dan ada juga mungkin bahan-bahan yang pepejal kita buang juga macam dalam longkang kat tengah-tengah tu kalau kita nampak. Okey, Irfan. Jadi sekarang ni kita nak kena tengok apakah yang berlaku sekiranya sampah ini tidak diuruskan dengan baik atau bahan buangan ini tidak diuruskan dengan baik ya murid-murid. Jadi, yang pertama kita tengok. Okey, longkang tersumbat. Okey, Apa kesannya Irfan? Okey, kalau keadaan berlaku di mana longkang tersumbat cikgu, Irfan rasa akan berlakunya banjir kilat. Banjir kilat. Ya. Okey. Banjir kilat sebab aliran air telah Sumbat. tersekat. Okey, baik. Okey. Seterusnya, mari kita saksikan pula. Apa lagi situasi? Okey. Bila kita dah ada pepejal menyebabkan tempat tu tak boleh air lalu dan air boleh bertakung. Betul. Menyebabkan jentik-jentik pun membiak. Okey, jentik-jentik membiak dan jadi tempat pembiakan Aedes. Apa kesannya murid-murid di rumah? Apa kesannya? Apa kesannya? Cuba teka. Sebab Irfan jawab. Okey. Kita wakilkan Irfan. Baik, kalaulah ada pembiakan kata apa Aedes ni cikgu, di negara kita ni sangat sinonim dengan demam denggi sebenarnya. Itu bahaya cikgu. Walaupun Abang Irfan cuba meneka tapi dia berdebar tu. Sama ada betul ataupun tidak murid-murid. Jadi sekarang kita tengok apakah betul akibat daripada pembiakan Aedes. Okey, dia berpusing-pusing dulu. Berpusing pula nyamuk tu. Okey. Ya, betul Irfan, menyebabkan demam denggi. Setakat ni dah 2 betul Irfan. Betul. Seterusnya Irfan. Okey, ini pula berkaitan dengan sisa toksik. Apabila sisa toksik ni kita buang ke dalam sungai, ia akan mencemarkan ikan Irfan. Jadi ikan tu sebenarnya dia akan memakan sisa toksik tersebut, okey? Dan biasanya ikan ni ada juga yang dijual di pasar. Okey. Jadi apa akibatnya Irfan apabila ikan tercemar ni dimakan oleh manusia, dihidangkan oleh manusia? Dihidangkan oleh manusia. Okey. Apabila ikan dalam sungai ni tertelan sisa bahan toksik ni cikgu. Jadi apabila ikan tu mempunyai racun di dalam badannya dan kita makan pula, jadi akan timbullah penyakit kepada manusia cikgu. Penyakit? Bahaya sebenarnya. Dimakan oleh manusia. Kesannya betul ke akan menyebabkan penyakit? Ya, betul Irfan. Jadi sebenarnya sebab itulah bahan buangan yang tidak terbiodegradasi kita perlu urus dengan baik. Yang terbiodegradasi tak apa sebab nanti dia boleh kembali ke alam. Kembali ke alam. Okey. Tetapi yang ini dia akan kekal. Jadi sebab tu kita kena urus dengan baik. Okey. Irfan. Ya saya. Seterusnya saya risau kalau cikgu panggil saya risau. Seterusnya ialah graf perbandingan tenaga yang menggunakan kitar semula dan tidak kitar semula. Okey. Yang ini ada dalam buku teks sains tahun 6. Alright. Okey, jadi sekarang ni cuba tengok. Yang pertama yang biru tu ialah aluminium dan hijau tu ialah kaca. Cuba Irfan perhatikan sekejap dan Irfan nilai apa sebenarnya yang nak digambarkan dalam ni. Okey, Irfan lihat dulu grafnya. Ada warna hijau dan warna biru di situ. Okey. Okey, baiklah. Okey. Kalau apa yang Irfan faham mengenai graf yang dipaparkan oleh cikgu, sebenarnya kalau kita orang kata apa bahan tu bahan yang kita semula, tenaga yang digunakan sedikit berbanding dengan kita kena gunakan tenaga yang lebih untuk bahan yang tidak kita semula. Betul, tepat tu. Jadi sebab itulah murid-murid di rumah dan juga Irfan, saya juga kita perlu mengitar semula untuk mengurangkan penggunaan tenaga. Okey. Jadi sekarang saya terangkan yang kali ini dan saya nak lepas ni Irfan yang akan lakukan. Okey, apa yang kita perlu lakukan di rumah? Yang pertama ialah kita kena ikat sampah tu. Yang kedua, apa yang kita perlu lakukan Irfan? Kita kena masuk mengikut jenis yang betul. Jenis bahan buangan yang betul. Okey. Dan yang ketiga, sisa-sisa yang minyak contohnya kita perlu masukkan di dalam bekas yang betul. Juga bekas yang bersesuaian supaya kita dapat rancang pembuangan kita ni. Okey, macam bahan kimia dan sisa minyak. Yang keempat, apa lagi yang kita perlu lakukan? Apa lagi cikgu? Kita boleh jadikan bahan sisa makanan sebagai sisa kompos dan yang terakhir sekali
kita perlu mengamalkan 3R. Jadi, Irfan, Yes, di saya. hadapan Irfan sekarang ni, ialah plastik yang tadi kita dah asingkan. Betul. Sekarang apa yang perlu kita lakukan? Pertama sekali kita kena ikat sampah kita dulu. Ya, ikat semua sekali. Ikat sekarang, semua sekali. Alamak, Okey. ada 7 ni. Siapa nak tahu ni, Fan? Okey. Okey. Cepat, Sekarang Irfan, kita cepat. ikat dulu. Ah. Okey, kita ikat dulu. Okay, ini yang pertama. Okey. Okey, saya bagi 30 saat Okey, Irfan tu okey. semua. Okey, Okey, yang tinjau kita perlu ikat. Baik, kita ikat dulu sampah kita ni. Okey. Tapi kita kena ikat betul-betul kat cikgu sebab kita tak Ya. nak ada sampah yang tertumpah dan sebagainya kan? Okey, sisa makanan tak payah dulu. Tak payah lagi. Okey. Okey, seterusnya plastik. Okey, kita ikat. Lagi. Okey, Kaca. seterusnya kaca. Nampak ada bunyi kaca kat sini. Okey. Okey, kita ikat dulu. Baik. Okey, bagus. Lagi. Kita ada. Logam kita ikat. Okey, kita ikat lagi sampah ni. Okey, Baik. seterusnya Dan seterusnya kita ada plastik. Okey, baik Irfan. Kita ikat dulu. Tadi kita ada belajar juga sisa makanan tu apa kita lakukan? Kita boleh jadikan sisa Baju kompos. Okey, masukkan ke dalam bekas sisa kompos. Okey, di sini Fan ambil sampah ni Masuk je. iaitu sisa buah-buahan dan juga tulang ayam. Ya, masukkan di situ. sini. Yes. Okey. Dan satu lagi kita ada sisa minyak. Minyak. Okey. Ah. Jadi Irfan akan masukkan ke dalam. Nak kena Hati-hati, tuang ke Irfan. cikgu? Ya, tuang ke dalam. Oh, tuang ke dalam. Cuba goncangkan. Ada hitam dalam tu, maksudnya sangat kotor kan? Okey. Ketak-ketak dulu Irfan. Tengok. Oh, nampak tak betapa kotornya minyak ni. Okey, Jadi masukkan, kita Irfan. kena kita uruskan betul-betul. Okey, kita masukkan minyak dalam cikgu Okey. Okey, ni cikgu goreng apa ni cikgu? Saya tak tahu. Okey, bagus. Jadi sekarang sebenarnya Irfan dah uruskan bahan di rumah dengan baik. Okey. Okey. Baik, selesai. Okey, Irfan. Seterusnya Irfan. Okey, yang ini kita dah siap dekat rumah. Jadi sekarang lori sampah pun sampai. Okey, Irfan kena pakai sekarang vest Kena tu. pakai. Irfan. Kena pakai. Okey. Okey, sekarang Irfan jadi pegawai pengurusan sampah. Pegawai pengurusan sampah ada jawatannya. Okey. Jadi saya tayangkan dan terus Irfan buat serentak. Okey? Baik. Jadi sekarang bahan-bahan daripada rumah ni Okey. kita kutip semua dan kita masukkan ke dalam tong sampah lori sampah tu. Lori sampah. Okey. Okey, sekarang Baik. semua sekali Irfan. Semua sekali. Kita masukkan semua sekali dalam ni. Okey. Okey, kutip daripada tu semua. Masukkan. Masuk satu. Masuk Okey. lagi. Cepat sikit Irfan. Okey, cepat sikit. Okey. Okey. Baik, boleh. Okey, ini Cepat tadi. juga jangan langgar semua. Jangan langgar, jangan langgar. Okey, lori sampah datang ni. Okey. Jatuh dah. Okey. Lagi. Ini kita masukkan. Okey. Okey, ini masukkan lagi cikgu Itu tak payah, itu kompos. Oh, itu. Itu biarkan. Betul? Okey. Okey. Okey, masukkan. Saja je nak test cikgu. Atas saya. Okey. Betul Okey. punya murid. Okey, teruskan yang tu. Saja je gurau Okey. cikgu. Okey. Seterusnya Dan satu kita lagi. ada sisa Okey, toksik. jadi sekarang. Okey. Jadi lori sampah sekarang nak bergerak ke sebelah sini. Okey, saya saya gerak gerak ke sana. Okey. Okey, yang satu lagi tu kenapa tak isi? Oh, sisa makanan Sisi tadi makanan. kosong. Betul. Okey, pergi ke pusat pengumpulan sampah. Pergi ke pusat pengumpulan sampah. Sampai. Okey, dah sampai. Kat sini sampah semua dikumpulkan dan kita akan teruskan ke pusat kitar semula. Okey, ke depan lagi cikgu. Ya, silakan. Okey. Tadi Sampai. asingkan Irfan cuba periksa mana yang kita boleh kitar semula, kita kena masukkan ke dalam bakul tersebut. Okey, baik. Ini apa tadi? Tak nampak dah ni. Okey. Ini tak boleh. Tak boleh, tepikan Okey. dulu Irfan. Okey, ini boleh cikgu? Itu Masukkan? kertas boleh masukkan. Sumbat. Sumbat. Okey. Okey. Banyak pula dia punya ni. Tak apa, letak kat bawah ni tak apalah Irfan. Okey. Alright. Seterusnya kita ada Plastik. Plastik tak boleh Plastik boleh kitar semula ke tidak? Plastik boleh cikgu. Boleh. Letak je. Letak Okey. bawah tak apa. Letak bawah je. Okey. Okey. Seterusnya kita ada apa? Seterusnya kita ada Sisa minyak tak boleh. Tak boleh. Ni tak boleh. Bahan sisa makanan. Sisa makanan kita dah jadikan kompos tadi. Betul. Okey. Itu. Asap kenderaan tak boleh. Kaca Ni boleh tak? Kaca boleh. Ya ke? Kaca tak boleh? Boleh. Okey, belajar bagus. tau. Okey, teruskan Irfan. Okey. Okey, ada lagi tak Okey. yang boleh? Tidak, aluminium pun boleh juga. Betul. Okey. Jadi masukkan balik yang tak boleh kita kitar Okey. semula. Baik. Kita akan hantar ke Incinerator. Okey, kat sini apa yang akan berlaku tadi cikgu? Okey. Incinerator ni ialah pusat pembakaran sampah terkawal. Okey, jadi sampah tu akan terkawal dan dilepaskan semula ke alam sekitar dalam keadaan yang bersih.
Okey, jadi sekarang semua tu kita perlu bakar di pusat incinerator. Kita masukkan di situ, Irfan. Kena bakar minyak pun sekali, cikgu. Ya, semua sekali. Okey. Yang tidak boleh yang lain tak bawa balik. Okey. Okey, sekarang Irfan perlu tunggu sekejap. La dulu sebab kita nak bakar dulu ni. Okey, katakanlah ianya telah dibakar. Dah bakar, kita ambil sisa daripada incinerator tadi. Okey, kita ambil semula. Ambil semula, cikgu. Sebab Okey. ni konon-konon dah bakar lah ni. Okey, dah bakar, dah selesai dah bakar. Dah selesai bakar dah. Okey, kita masukkan kita balik. Kita hantar ke pusat pelupusan sampah. Dah sampai. Dah siap. Okey. Jadi kita dah lakukan 4 stesen di mana kita dah kumpulkan sampah, dah pergi ke Kista semula, pergi ke pusat incinerator, lepas tu kita dah lupuskan sampah di pusat pelupusan sampah, Irfan. Okey, nampaknya Irfan sebagai pegawai apa, cikgu? Pegawai sampah. Pegawai sampah. Pegawai pelupusan sampah. Pegawai pelupusan sampah berjaya menjalankan tanggungjawab dengan baik. Okey, terima kasih, cikgu. Jadi Irfan pun yakin dan percaya penonton di rumah pun dah tahu cara yang betul untuk kita menguruskan sampah kita dengan baik. Dan murid-murid dah tahu juga ke mana sampah kita pergi semuanya. Betul. Akhir sekali akan berada di pusat pelupusan sampah pada tahap akhirnya. Okey, terima kasih, cikgu, atas penerangan untuk segmen ini. Sekarang kita nak berhenti berehat seketika. Saya pun ada kerja lain pula nak tanggungjawab sebagai pegawai ini. Okey, kita kembali selepas ini di slot tahap 2 Didik TV KPM. Jom sama buat kerja. Didik TV KPM. Berapakah bilangan incinerator yang terdapat di Malaysia? Terdapat 5 incinerator di Malaysia iaitu di Pulau Pangkor Perak, Pulau Langkawi Kedah, Pulau Tioman dan Cameron Highland Pahang serta Labuan Sabah. Anda masih menyaksikan slot tahap 2 Didik TV KPM dan sekarang ni kita sudah berada di segmen yang terakhir. Alamak, cikgu, masa ni kan selalulah cemburu dengan kita kan? Betul, tapi nampak Irfan dah banyak selesaikan tadi. Banyak, alhamdulillah. Saya pun dah menjadi pegawai dah. Okey, dah jadi orang kata pun tukang kelaskan sampah pun dah, tak ada masalah. Tapi saya lupa satu lah, Irfan. Saya belum bagi lagi reward. Ganjaran kepada saya. Banyak macam-macam Irfan dah buat. Saya nak bagi lagi 3 sebab tadi 3 aktiviti Irfan dah buat dengan lancar. Baik, ada 3 bintang lagi yang bisa saya kumpulkan hari ini. Okey. 2 dan kuning lah. Kuning lah. Okey, kuning. Okey, tahniah Irfan. Nampaknya Irfan berjaya mengumpul 6 bintang untuk hari ini. Terima kasih juga kepada penonton yang sentiasa membantu Irfan untuk menjayakan soalan. Okey, cikgu. Sekarang ni macam biasalah di akhir segmen ni kita akan dapatkan rumusan. Jadi sebelum saya buat rumusan, saya nak tanya dengan Irfan untuk saya nak bagi lagi satu lagi extra bintang. Iaitu apakah Irfan dah belajar secara keseluruhannya pada hari ini? Baik. Okey, untuk hari ini apa yang saya belajar dengan Cikgu Adha sebenarnya adalah dari segi maksud bahan buangan. Itu yang pertama. Okey, apabila Irfan dah faham maksud bahan buangan itu apa, iaitu barang ataupun perkara yang kita nak simpan dan juga kita tak nak dah lagi. Okey, betul. Okey, seterusnya kita belajar untuk kelaskan 7 kelas bahan buangan. Cuba sebut 2 saja daripada jenis bahan buangan yang kita belajar tadi. Kita ada sisa makanan dan juga kita ada kaca. Okey, bagus. Okey, apa lagi kita belajar? Okey, seterusnya tadi kita belajar cara untuk kita lupuskan sampah kita, cikgu. Pengurusan sampah dengan baik. Sebab itulah wujudnya pegawai pelurusan sampah tadi. Untuk uruskan bahan yang tidak terbayung degradasi. Ya, betul. Dan kita juga telah belajar 2 perkara yang berbeza, iaitu bahan terbayung degradasi dan juga bahan tidak terbayung degradasi. Tepat sekali, Irfan. Jadi secara keseluruhannya sebenarnya Irfan dah dapat jugalah faham dan menguasai pelajaran kita pada hari ini. Tetapi kita nak rumuskan juga apa yang kita dah belajar pada hari ini, Irfan. Betul. Saya lupa nak bagi bintang dia pegang. Saya bagi lagi bintang sebab Irfan dah rumuskan keseluruhan aktiviti tadi. Okey, jadi apa yang kita dah belajar? Yang pertama, kita dah belajar untuk mengenal pasti jenis bahan buangan. Yang kedua, kita juga dah memahami maksud bahan terbiodegradasi dan bahan tidak terbiodegradasi.
serta mengelaskannya. Yang ketiga, kita juga dah belajar cara menguruskan bahan tidak terbiodegradasi, dan akhir sekali kita dah memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancam. Betul. Maka lengkaplah pelajaran kita pada hari ini dan Irfan telah melakukannya dengan baik sekali. Terima kasih. Oleh itu, saya berbesar hati untuk memberi satu lagi bintang Satu untuk lagi Irfan. bintang. Ya Allah, syukur. Ya Allah. Alhamdulillah. Irfan. Okey. Okey. Dah berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bintang. 8. Cukup bagus Terima sekali. kasih cikgu. Okey. Dan mungkin soalan saya kepada cikgu, macam mana kawan-kawan saya di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan mereka? Seperti biasa, macam yang kita dah tahu, Kementerian Pendidikan Malaysia baru saja melancarkan juga, sebenarnya dah lama juga melancarkannya, iaitu portal Sumberku. Banyak bahan-bahan yang kita boleh gunakan sebagai latihan pengukuhan kita untuk topik ini di dalam Sumberku. Jadi, saya juga ingin menilai dan satu lagi, Irfan telah menjawab segala persoalan kita tadi penuh dengan adab dan sopan. Jadi, itu satu pencapaian yang sangat membanggakan. Alhamdulillah. Okey, sekali lagi. Satu lagi bintang. Sebab itu juga termasuk dalam penilaian kita. Terbaik, Irfan. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak cikgu kerana bersama kami hari ini. Mengajar saya dan penonton di rumah cara untuk kita kelaskan sampah kita, cara untuk kita uruskan bahan buangan kita dengan baik. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Dan sebenarnya buat makluman tuan-tuan dan puan-puan dan penonton di rumah juga, Cikgu Attahar sebenarnya baru sahaja kehilangan adiknya. Jadi kami sebagai kru produksi Didik TV KPM mengucapkan salam takziah kepada cikgu, dan sekarang ini kita ingin mengambil sedikit masa anda semua untuk mendengarkan Al-Fatihah dan kita bertafakur seketika. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga rohnya dicuri rahmat. Cikgu mungkin boleh kongsikan kepada kita semua nama Allahyarham, cikgu, silakan. Okey. Nama penuh adik saya sebenarnya adik ipar saya, tapi saya anggap dia memang betul-betul rapat dengan keluarga saya. Pergian semalam. Okey, jadi nama beliau ialah Hamizan bin Jalil. Hamizan bin Jalil. Itu je lah. Saya doakan semoga keluarganya semuanya sihat. Semua saya doakan semua murid-murid saya di rumah sana untuk berikan kekuatan kepada keluarga dia sebenarnya. InsyaAllah. Terima kasih kerana sudi berkongsi kepada kita hari ini, dan kita sama-sama doakan agar arwah ditempatkan dalam golongan orang yang beriman, insya-Allah. Amin, amin. Baiklah cikgu, nampak gayanya kita punya tugas belum selesai lagi di sini. Ya. Kerana cikgu dan saya akan menyajikan satu persembahan. Ya. Jadi cikgu dah bersedia? Ya, sudah tentu. Okey, nampak cikgu senyum kembali. Jadi apa kata, jom kita mulakan persembahan kita. Okey, jom. Jom kita mulakan. Ada bunyi burung-burung cikgu Ya, menggambarkan alam sekitar dah bersih dan terjaga. Baik, itu dia. Okey. Jadi sama-sama jom kita nyanyi lagu. Sedihlah. Kita berjoget sikit cikgu Okey, ya. Okey. Saya masuk, Irfan Okey, boleh. Okey. Satu rangkap, saya satu rangkap. Tak ada masalah. Okey. Okey, kita masuk. Baik, silakan cikgu. Urus bahan buangan, janganlah sembarangan. Bersih persekitaran, tidaklah diabaikan. Ingat pesanan ini, terbiodegradasi akan rumputlah nanti, ia akan terurai pasti. Okey, gerak Irfan. Ke kirilah, ke kananlah, buanglah sampah di tempatnya. Kita semula, guna semula, riangnya alam sekitar sentiasa terjaga. Ramai-ramai. Irfan pula, okey. Sedia semua. Ke kirilah, ke kananlah, buanglah sampah di tempatnya. Kita semula, guna semula, riangnya alam sekitar sentiasa terjaga. Okey, terima
kasih cikgu. Terima kasih semua. Ada lagi kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM